Itu Yahudi yang Rasulullah. Nabi kata tidakkah dia anak Adam? Walaupun dia Yahudi, dia anak Adam. Maka dia anak Adam itu dia mulia. Salah satu alasan dia mulianya, contohnya kalau kita masuk hutan, tidak ada makanan, saing kita mati. Kita tak boleh makan saing kita tadi. Kita boleh makan bebok, kaula, boleh makan pokok. Tapi nak ambil sirih dari pohon dia, nak makan tak boleh. Pasal dia ni bukan jenis makanan. Orang ni bukan biasa makan. Allah Ta'ala muliakan dia sehingga kita tak boleh makan. Kenapa? Nampak nak makan. Kita tak. Itulah mulianya dan sehingga saya nak makan walaupun dia. Yang keduanya, hidup kita dalam dunia ni adalah sementara. 100 tahun lepas kita dah ada di sini dan 100 tahun akan datang pun kita insya-Allah tak ada di sini. Kita hidup dalam jangka waktu yang sementara. Dan tenaga kita ni adalah terhad. Apa-apa pun terhad. Mata kita terhad. Telinga kita pun terhad. Kalau orang kecil seorang boleh dengar, 2 boleh kau lagi. Kalau 10 orang kecil sekali kita tak boleh faham. Manusia kita nak tumpukan. Pasal telinga kita terhad untuk mendengar. Mata kita terhad untuk melihat. Ledakan ini tak nampak dah. Ledakan api tak nampak dah. Mata, telinga, kaki, tangan. Dan mata ni satu juga melihat, telinga satu juga mendengar. Mata tu hamil 2, semua boleh banyak. Telinga tu hamil 2, semua dengar banyak. Mulut semakin sikit. Kalau mulut ni pun orang sama mata siapa pak kata kendu. Makan kau dia tak tahu. Akak dengan keren bagi sebitar. Nah, rakyat apa mulut ni pun makan banyak kita semua. Kalau malu 2 tak tahu pun, tak apa kata kendu ni. Itu dah cerita bahawasanya tak betul dengan Tuhan. Tuhan mulut ni suka kecek sikit dengan banyak. Dan mulut dia fungsi dia banyak. Nak kecek pun dengan mulut, nak makan pun dengan mulut, nak siul, nak nyanyi pun dengan mulut, nak nyawa pun boleh dengan mulut separuh, dengan hidung separuh. Kadang kita tutup hidung, nyawa ke mulut. Kadang kita tutup mulut, nyawa ke hidung. Jadi fungsi mulut ni untuk nyawa boleh, untuk makan boleh, untuk kecek boleh, untuk minum pun boleh. Kemudian untuk baik so ya dengan punggung kita. Tak ada lebih punggung ni dua. Mana ada kan? Jangan bisa. Maksudnya tak sampai ke banyak tentang makan dan minum ni. Fikir tentang agama, telinga mendengar agama, mata lihat kebesaran Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum. Allah Ta'ala jadikan kamu dan apa yang kamu jadikan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala dialah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak reti apa-apa. Mula-mula keluar, kita kata oh misi itu, kalau betul-betul tak ada. Allah yang keluarkan. Ada misi 10 orang yang betul kata, kalau dah tak betul mati dalam perutnya. Allah Ta'ala yang keluarkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'an, dan kamu tidak tahu sesuatu apapun waktu kamu keluar. Wa ja'ala lakum as-sam'a. Dia jadikan kepada kamu mula-mula boleh dengar, telinga. Mula-mula boleh dengar, bukan mata dulu. Dengar dulu. Tuhan suruh dengar firman Allah. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar. Lepas tu baru mata berfungsi. Boleh kelih mata. Wal absar wal afidah. Lepas tu baru benda lain. Baru benda lain ni. Kalau organ set tu 15 tahun baru dia berfungsi. Itu biaya mandi. Sebelum pada tu UKS untuk kencing saja. Jadi nak cerita bahawasanya Allah Ta'ala jadikan semua itu la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW dia daripada Nabi Adam ada Nur Muhammad, pindah sampai pada Abdullah. Abdullah ni anak kepada Abdul Muttalib, dan dia ditubuh dengan 1 ekor unta. Abdul Muttalib ni dia buat nazar, sekiranya aku ada anak 10 orang, aku nak sembelih orang. Iaitu macam Nabi Ibrahim. Waktu dia nak sembelih salah seorang ni undi, 3 kali undi jatuh pada Abdullah. Abdullah ni anak terkecil, dia sayang sekali, bukan anak bosur ni, motif sekali. Tiba-tiba orang kata menjaga sembelih lah, menjaga sembelih. Bapa jangan sembelih, kalau mau sembelih, mau diketua, nanti orang lain ada anak 10 sembelih sangat, 10 sembelih sangat. Dia akan jadi sunnah. Jadi oleh kerana tak sembelih, dia cari seorang kahin
kahwin sangat tertuju. Pada zaman dulu ni bila ada masalah, jumpa dengan tertuju wanita. Bila dia pergi jalan lagi negeri Syam ni, tak ada siapa situ. Bila sampai dia tanya nombor agama supaya tak sebenarnya. Dia kata, mau undi satu dengan anak panah. Kalau tu membacak situ, kalau dia ambil satu anak panah dengan 10 ekor unta. Kalau dia ambil sebelah unta, tambah lagi unta. Lalu ditambah. Bacak anak panah, dia ambil nama Abdullah. Letak unta 10. Bacak pula anak panah, depan berhala. Dia ambil pula nama Abdullah. Letak pula 10. Tambah 10, jadi 100 ekor unta. Barulah dia ambil anak panah tadi unta. Anak panah tu ada unta, ada Abdullah. Bila tambah unta tu 100 ekor, barulah dia ambil anak panah tadi unta. Lalu Abdul Muttalib itu sembelih unta 100 ekor tebuh supaya tak sembelih Abdullah. Abdullah ni berkahwin umur lebih kurang 24 tahun. 24 tahun ni ayah dia bawa dia dengan Aminah. Aminah ni orang pilihan, iaitu wanita yang terbaik di negeri Arab pada masa itu, lalu dikahwinkan dia. Sebelum daripada Abdullah tinggal dengan Aminah ni, Fatimah Syam ni adik-adik dia Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ni padri Kristian, orang Arab yang masuk Kristian, yang menerima kenabian Nabi Muhammad. Dia bagi tahu apabila Nabi Muhammad diterima wahyu, maka pergi tanya Waraqah bin Nawfal. Khadijah ni pergi tanya Waraqah bin Nawfal ni sepupu dia. Waraqah bin Nawfal kata, itulah namus yang telah datang kepada Nabi Musa. Namus ni Jibril. Itulah namus yang telah datang kepada Nabi Musa, yang bagi pada kamu wahyu, dia kamu akan jadi Nabi. Kalau aku hidup pada waktu kamu dikeluarkan daripada Mekah, aku akan pertahankan kamu. Aku akan masih selamat pertahankan kamu. Tapi dia beriman, tapi dia tak ada beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dia ni beriman dengan syariat Nabi Allah SAW, tapi dia percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa ni dia nampak di wajah Abdullah ni ada cahaya. Dia wajib pada kitab, dia orang alim. Dan dia tahu Nabi akhir zaman ni akan lahir dalam kalangan orang Arab. Dan dia cari jumpa dia. Jumpa apa maksudnya orang tu, dia nak Abdullah. Dan dia tawarkan diri dia. Dia kata, wahai Abdullah, marilah kahwin dengan aku. Apa kahwin macam-macam pada kamu. Harta, pengkamu, kawanan istimewa lah. Nikah yang kedua boleh bikin juga. Tapi Nabi tak dia. Nabi tak tiba-tiba ayah dia, oleh kerana orang kecil Nabi ni, orang kecil, maka ayah dia Abdul Muttalib ni bosan, dia bawa mungkin nikah cepat-cepat dengan Aminah binti Wahab. Setelah nikah dengan Aminah binti Wahab ni, dia tidak macam orang Melayu, tunggu sampai 3 hari baru setubuh tak. Dia setubuh Nabi. Dan orang Arab ni kadang-kadang pelik. Orang dia tunggu anak Nabi setubuh dia ada bilik. Ni orang Arab yang mesti pun ada lagi. Artinya kalau mereka tunggu lepas tu keluarga, tunggu depan pintu. Lepas tu anak ni waktu pergi kain hak merah tu. Pasal apa? Cerama. Kalau tak ada kain hak merah tu, dia orang sedih. Bala kadang-kadang bunuh. Tapi kalau waktu pergi kain hak merah tu, anak kamu ni tak ada ketupan, maka semua pun suka gembira, dia awak dia wakil. Okey, kita tak ada gitu. Ini yang budaya orang dia ni, dia nak jaga anak kakak dia ni sama ada bersih atau tidak, sehingga malam pengantin ni waktu pergi ni tengok ni kain ni dah. Okey, kita tahu buat nak sebut pun ada ceramah lagi saya tahu dia ada ceramah. Nampak? Betul tak? Ada orang ceramah ni? Ada orang mandi ni ayat. Saya ayat ni tak tahu betul. Nak cerita dia, nak cerita budaya mereka tak sama dengan kita. Lepas tu semua pun gembira lah. Oh, ni anak-anak aku dara lagi. So, kalau tak lah, pergi. Okey, kita pergi pasal tak cukup ke tu. Maka pergi masjid, ayat 10,000, bagi 3,000. Oh, kau cakap masjid, kuera. Patut masjid tak sepi, benar gitu. Ada orang mari tu tak jaga ada masjid. Artinya nikah rumah. Buat makan rumah, masjid bagi sembahyang. Fa'annal masajid lillahi la tad'u ma'allahi ahada.
iaitu setengah masjid itu untuk Allah. Mu jangan panggil fala tad'u ma'allahi ahada, mu jangan panggil bersama Allah Ta'ala sesuatu apapun. Majlis-majlis peribadi ni buat rumah, di kota masjid, mari pegang dalam masjid. Muncul kau begitu, kalau di Pakistan India aja, dia sudah naik aja gede, makan. Dia mati, kadang orang nari tak habis je. Tengok mayat tu, lagi Pakistan tak penting tu kan, sudah mayat ambil tahu. Tengok mayat itu di satu bandar tu. Bukan buat ingat bandar. Kata kau beri apa ni? Ingat orang kecil yang kau berhenti mana? Nyamuk ni mudah sebab kita tak pakai nyamuk. Di Mekos kita. Tuan-tuan yang mulia, jadi Abdullah ni lepas pada dia bersama dengan Aminah, maka berpindahlah Nur Muhammad daripada Sulbi, hujung Sulbi. Hujung Sulbi ni hujung Tulai Rusuk. Hujung Tulai Rusuk kita ni yang kekok kecil supaya punggung ayat, supaya jumpa minyak ayat. Lagi tu punggung kita. Kalau monyet jadi banyak, jadi ekor. Jadi ekor. Ada hujung sulbi dia tu hujung ekor. Kalau lembu monyet kau hujung ekor dia. Kita hujung tu lelaki tu dia jadi ekor. Ya habis itu. Dan benih Nur Muhammadnya duduk di Tulai Rusuk. Daripada Tulai Rusuk tu dia pergi pada hujung sulbi. Kemudian baru pergi pindah pada rahim. Pada rahim Siti Aminah. Pada Siti Aminah ni apabila dia mengandung 5 bulan, dia mimpi seorang lelaki mari kat dia, Assalamualaikum ya Aminah. Selamat atas kamu wahai Aminah. Dia bertanya Waalaikumsalam. Mu siapa? Dia kata aku Nabi Ismail. Aku ni orang yang disembelih. Dia kata aku ni orang yang disembelih. Dia kata aku ni Nabi Ismail. Bergembiralah kamu wahai Aminah, kerana kamu ni akan melahirkan seorang Nabi akhir zaman, seorang penghulu Sayyidil Amal. Bila bulan yang ke-6, maka mari pada dia Nabi Musa AS. Assalamualaikum ya Aminah. Selamat atas kamu. Siapa? Mazaturi, apa yang kamu nak? Dia kata, kena ayat kepadamu bahawa mu akan melahirkan seorang Nabi yang akan menanggung Al-Quran, membawa Al-Quran. Nabi Musa ni kita Taurat. Tapi Nabi Musa ayat pada Siti Aminah, anakmu ni akan menanggung Al-Quran. Al-Quran ni kita Allah Ta'ala yang paling agung. Pada bulan yang ke-7, maka mari pula kepada dia ni Nabi Daud AS. Bulan yang ke-8 mari Nabi Sulaiman AS. Bulan yang ke-9 mari kepada dia tu dalam mimpi Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa bagi tahu kamu ni juga akan melahirkan Nabi Muhammad. Semua Nabi-Nabi ni royak pada Siti Aminah akan melahirkan Nabi Muhammad. Dan Siti Aminah ni mimpi bahawasanya dia ni daripada diri dia ni terbit satu cahaya. Terbit satu cahaya tu macam seorang budak dan menerangi negeri Syam. Menerangi negeri Syam, lalu cahaya dia tu dapat menerangi unta-unta yang berada di kota negeri Syam dalam mimpi. Dan bila dia lahir, bila Nabi Muhammad lahir ni betul terbit cahaya daripada Nabi Muhammad ni, dan dia nampak cahaya itu terbit. Setelah dia lahir, dia nampak cahaya terbit dan gambaran seorang budak. Gambaran seorang budak itu Nur Muhammad. Gambaran seorang budak itu ialah Nur Muhammad. Terbit bercahaya sehingga unta-unta di negeri Syam ni dapat dilihat leher dia. Cahaya dia kan cukup. Pasal yang lahir pada malam yang gelap. Kemudian hari Isnin, budak tadi naik tinggi ke langit dan turun ke bumi, duduk cokok melipat 2 lutut. Duduk cahaya awal. Budak tadi naik, Nur Muhammad, cahaya budak Muhammad. Kemudian turun, Siti Aminah tengok Nabi Muhammad turun ke bumi dan lipat 2 lutut. Lipat 2 lutut, kemudian bangun dan hilang. Ini nak cerita cara duduk. Cara duduk yang utamanya lipat 2 lutut.
Walaupun itu kita cahaya awal. Cuma macam syukur. Sebab tu duduk di dalam semayang. Lagu mana di dalam semayang? Cahaya awal, cahaya akhir. Maka kita duduk saja pun lipat pun duduk. Allah lamu. Memang pun duduk tu cahaya syukur. Sebenarnya setiap sesuatu kena ada pengorbanan. Kalau orang jadi agung, orang ingat senang jadi agung. Saya telah duduk atas kursi Joko. Tak ada sampai setengah jam. Nanti siada atas kursi, nanti orang lain. Cuba dia duduk macam pun Joko 2 jam. Tak gugur. Trauma betulnya. Walaupun jadi agung, dia bukan kursi itu kursi agung. Dia bukan boleh duduk di pak kaki kalau siada, kalau duduk Joko, Joko tak boleh. Dia kata, oh aku gitu, orang duduk campur ni atas kursi. Dia duduk tertib terning, tu duduk campur agung. Pasal dia ajak nak jadi agung boleh, duduk 2 jam dalam majlis rasmi. Mula kecil pun pakai pengkoh, pakai kecil senyap, nampak merah muka. Oh, dia tu kecil. Itu nak cerita. Nak cerita je, agung ada ni sihatnya. Agung ada dulu, orang mati dah dulu. Dia tidak sihat. Dia rasmi pendek je, ketek sepatah rumah. Dia tak boleh ketek mana. Pasal apa? Pasal dia musuh. Dah, hak dulu. Allah ni sihat ke ni, tak ada masalah. Dia nak cerita yang payah, walaupun kita jadi agung. Orang tak tahu, kita masa tu nak kecil ke, ada masalah ke. Jadi jangan dia pakai pengkoh lah. Dia cerita bahawasanya setiap benda tak ada masalah dia sendiri. Kita yang kata sedap dia. Kalau menjadi dia, menetapkan menjadi dia tak sedap seperti dia. Pasal apa? Pasal sedapnya dalam syurga, sedap dunia tak sedap. Zaman dunia dia berkurang, zaman akhirat dia bertambah. Saya beli diri yang musyakin, dia pergi Kuala Lumpur. Dia kebutir beli diri yang, orang 3 orang, nak makan sebutir seorang. Mula-mula nak cukup. Raja kuning ni, berhubung dengan pangan. Mata dia kalau dia sedikit macam mata, berita isi lagu mana. Akak tangan, nanti lo tangan. Berhubung dengan pangan, berhubung isi diri yang. Makan sebutir habis. Cegah yang kedua tak berhubung lah. Cegah yang kedua ni, pakat suruh sehari dulu ambil. Ambil dulu, makan. Pasal apa kenyal dulu? Baru reti hormat orang lain. Mula-mula betul diri sendiri. Demo. Habis. Tak berapa habis yang kedua ni. Tinggal sunat dulu. Mari berhenti kereta yang kedua. Nak beli diri. Nak beli diri. Ada sebutir lagi tak makan ni. Nak warna kereta. Ya busuk dah kereta. Penimpan dah. Hak yang ketiga ni tuan-tuan dia. Mari orang yang tak kenal mati dia nak beli dia. Berapa dia nak beli sebutir? Tak sampai dia ambil hak semua. Tak sedap. Mula-mula makan sedap. Lepas tu jadi yang ketiga jadi tak sedap. Tu nak cerita nikmat dunia. Mula-mula makan sedap. Yang kedua, yang ketiga suak yang keempat, yang kelima. Tak payah yang ke-10, 20, 100, 200 mudah. Yang jadi kau tak sedap. Nikmat akhirat ni makan sebutir sedap. Makan sunnah sedap. Yang kedua kau sedap. Yang ketiga kau sedap. Bertambah. Berganda nantinya. Mula-mula sedap 2 makan. Asyik makan. Lepas tu sedap jadi 2. Lepas tu jadi 4. Jadi 8. Jadi 16. 32. 24 dan sebagainya. Sedap akhirat dunia bertambah. Buah atas dunia ni, buah yang tak sedap. Buah rokok ni daripada pasir. Pohon liar daripada pasir ni, burung je makan. Bukti dia tempat. Kalau kita tak boleh nak makan, pikok kita tak boleh nak telan. Tak boleh nak telan. Burung boleh makan. Di hari akhirat, setiap buah dunia ni dia daripada syurga. Nabi Adam bawa ke dunia ni. Nabi Adam bawa bersama biji-biji buah-buah ke syurga. Dia tabur atas dunia. Bila hidup atas dunia ni, orang dia tak sedap. Tapi bila dia balik ke tempat asal dia, tempat tanaman syurga asal, buah dia ni sangat sedap. Sehingga ahli syurga makan. Dan lalu sedap. Buah ni, tuan-tuan yang mulia, dia makan sebutir lepas butir. Makan sebutir lepas butir. Makan sebutir lepas butir. Pangkau semua. Lepas sehari tu makan 1000 tahun dia makan. Mereka semua, muntah saya makan buah lain tu. Dia popal dia tengok. Jadi bukit butir tu. Kalau tuan-tuan tengok di Bukit Kenok tu, orang LPN tu, setiap hari di bukit. Dia makan lebih pada setiap hari tu. Nampak? Butir saja, baru dia pergi tukar orang lain. Saya kata, tuan guru saya tu, dia pesara Indonesia.
Dia kata, Ustaz, berapa macam tu buah buah tak sedap? Contoh nak beli dia kata buah tak sedap pun di syurga jadi sedap. Kalau buah beli yang sedap, dia berlipat ganda sedap. Itu cara berfikir. Cara berfikir untuk akhirat logik dia ada buah tak sedap, kalau kita tak lalu makan, betul kita tak lalu, tak lalu juga. Tidak sirih lah kita benar, buah tu tak sedap. Tapi di hari akhirat sangat sedap. Maka buah dia yang sedap tu atas dunia tu, buah yang akhirat tak tahu, judi mana. Ini nak cerita bagaimana bandingan nikmat syurga dengan nikmat dunia. Syurga bertambah, dunia berkurang nikmat dia. Lepas tu apa ada masuk syurga? Contoh yang dia. Jadi cara duduk saya tadi ialah cara duduk macam tahayat awal. Duduk apa tu sama-sama. Saya pergi Pakistan, di India, Pakistan. Orang dia jangan ada sana. Orang dia duduk tahayat awal. Kalau duduk tahayat awal, kalau duduk saya kata apa lah buat ni duduk tahayat awal. Aku kau dah lah kau sakit lutut. Saya ni kau sakit lutut. Duduk tahayat awal. Cuba tengok baca dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ruh Nabi Muhammad tu ataupun Nur Muhammad tu, dia duduk menghadap Tuhan, iaitu dengan lipat lutut. Dan juga satu hadis mari ajar Islam. Nabi pada suatu hari hadis dalam kitab Bukhari, ada dalam kitab Bukhari ataupun dalam kitab Matan Arba'in Imam Nawawi. Hadis Bukhari dia kata apa? Ibni Umar kata, daripada ayahnya Sayyidina Umar kata, ketika kami duduk bersama Nabi, kata seorang lelaki daripada jauh, kemudian jumpa dengan Nabi berpakaian putih. Berpakaian putih yang bersih, tidak ada tanda-tanda perjalanan, tak ada kesan perjalanan, tak ada apa cuma dan sebagainya. Duduk depan Nabi, membelagakan lutut dia dengan lutut Nabi. Akhirnya Nabi itu duduk tahiyat awal. Lepas tu, hak mari pun duduk depan Nabi, belaga lutut. Lutut Nabi dengan lutut dia belaga. Dia peluk tangan dia atas pohon Nabi. Tangan siapa? Tangan hak mari itu Jibril lah ayat awal-awal. Dalam hadis tu ayat akhir Jibril, saya ayat awal dah. Jibril letak tangan dia atas pohon Nabi. Ya Muhammad, ajar kepada aku apa itu Islam. Nabi jawab. Apa itu iman? Nabi jawab. Apa itu ihsan? Nabi jawab. Hadisnya semua kita tahu. Kita tahu belakang. Menunjukkan nak ajar Islamnya duduk lagi mana? Duduk tahiyat awal. Nampak? Duduk tahiyat awal. Kalau tahu zaman tadi, macam sekarang kalau duduk tahiyat awal, kalau rasa tak tahu, tukar dia lah. Menurut biasa, bagian tu. Nak rayak, cara kita nak terima agama bila kita duduk lagu tu, tak ada kita mengadap pada guru. Ilmu daripada guru tu daripada Allah masuk Jibril. Ilmu dalam dada Jibril tadi itu dalam hati dia masuk dalam hati. Ini cara kita. Kalau kita duduk terkait ya dari hati duduk betul-betul. Maka duduk cahaya awal ni. Cuba bagi ni tuan-tuan bergerak sikit duduk cahaya awal, lepas tu duduk mula lah sampai stand tuan. Nak tahu boleh kata kita amal satu sunnah, iaitu cara duduk, cara makan. Cara silap kan yang duduk cahaya awal, dia duduk gini orang silap. Dia tak banyak berkelakan. Saya bukan arahan, saya bincang dengan untuk kita mengamalkan salah satu sunnah, duduk tahiyat awal. Mana ada orang lain suruh duduk tahiyat awal? Jika aku duduk aku merdeka kan? Tahu dah tuan-tuan merdeka. Nah, negara kita demokrasi, tapi cara orang dunia duduk tahiyat. Jangan kata malah aku dengan punya semua tak punya suruh duduk tahiyat awal. Ini duduk sunnah Nabi tuan-tuan dia. Cuba sekarang 1, 2, 3 tukar tahiyat awal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tahiyat awal. Kerana Allah dan Nabi. Lepas tu kamu dah. Duduk tahiyat awal. Okey, bismillah. Saya doakan. Ya Allah ya Tuhanku, siapa yang duduk tahiyat awal ni, Allah Ta'ala beri ilmu yang banyak. Allah Ta'ala bagi tawaduk rendah diri. Lepas tu tuan-tuan nak dekat. Saya nak cakap bagaimana cara duduk iaitu Nur Muhammad tadi. Di mula-mula lagi tu, duduk cahaya, kemudian duduk tahiyat awal. Duduk dia melipat kaki, kemudian ini tuan-tuan yang mulia, ada kali kita Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab tu panjang selepah, harga 2,000, tuan-tuan belilah kita baca. Mana tak ada, tanya pada guru. Lepas pada tu,
Berkenaan dengan zikir ni tuan-tuan dia, pada hari akhirat satu masa dua orang ni, seorang dia tengok catatan ni cerita akhirat ni, dia tengok buku dia ni sebelah kiri sebelah kanan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang keluar kanan raqib kiri atid. Di kanan di pahala, di kiri dosa. Dan hak saya tu ayatnya bahawa kacing dia je, bukan gelar ni, macam kacing Barisan Nasional, iaitu di kanan pahala, di kiri dosa. Dia ada masa jumpa kena berat kanan, congek di kiri. Kalau berat kiri, congek di kanan, ngakalah dia. Maka seorang ni, dia buka catatan dia ni, dia pada bawah sampai ke langit. Buku catatan dia ni bukan buku kiri kanan. Buku amalan ni, kalau tulis dosa pahala ni, dia suka tisu guna. Buku tisu pun dia sampai ke langit. Maka tulisan dia ni dosa, hari-hari dosa. Sepanjang umur dia ni dosa. Dia tengok sebelah kanan ni, sepanjang hidup dia ni ada saja pahala. Maka dia kata, pakai tak usah pergi email lah, pahala sah. Dia berkata sekarang ni, aku nak uji pahala ni pada orang yang perlu. Dan di hari akhirat tak ada seorang tak cukup sah pahala. 1000 tahun dia cari. Tanya ayah hanya tahu ibu, tahu ni, adik-adik tahu ni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Iaitu pada hari orang lari daripada umur, daripada ayah, daripada adik-adik, daripada saudara, daripada kawan. Pasal takut mak ni mari minta pahala. Pasal penting pahala ni. Aku nak gini baik aku, bakal lebih kamu. Tapi orang ni dia tak jumpa sesuai, dia cari 1000 tahun jumpa. Tahun ni 1000 tahun jumpa lah dua orang ni, tak penting Allah Ta'ala. Maka dua ni pakat pergi jumpa Allah, nak selesai luar mahkamah. Tak usah masuk kamar, tak usah timbang. Pasal timbang pun dia aku tu. Ya Allah, kita dua orang ni pakat. Aku ada sesuai pahala, dia ada tak jumpa sesuai. Kalau aku nak pergi ke dia, biar dia masuk syurga. Sorry aku masuk neraka, tak apa. Kalau sebelum ni, kalau timbang dua-dua masuk neraka. Daripada dua orang masuk neraka, baik dah 50% masuk syurga. 50% masuk neraka. Bukan terima. Dia kata, baik dia kamu, aku terima. Bila terima ni, kalau ni diperintahkan masuk syurga. Kalau dia tunggu rasa, kita tak aku pergi masuk neraka. Tiba-tiba Tuhan kata, akulah yang lebih pemurah dari segala makhluk. Pemurah dia, baik dia. Tapi aku lebih baik padamu, maka dua-dua masuk syurga. Dah, dua-dua masuk syurga. Tapi kita jangan di situ. Yang dia kata, aku nak nampak dia suruh pahala, aku nak nampak 5, lepas tu nak cari siapa nak syurga. Jangan dia tanya. Hak Tuhan ayat kelebihan Allah Ta'ala ni sangat pemurah. Pasal akhirat bukan tempat beramal. Akhirat bukan tempat semaya, puasa, zakat, haji, tak ada belakang, baca belakang. Bukan tempat sedekah. Tapi itu ayat pemurahnya Allah Ta'ala. Macam mana orang ada suruh pahala pun boleh masuk syurga. Hari ni saya nak ayat, lagu mana tuan-tuan nak boleh suruh pahala. Lagu mana nak boleh suruh pahala. Nabi kata, aku tidak kata alif lam mim 3 huruf, tapi aku kata alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka siapa baca Quran 1 huruf 1 hasanah. 1 hasanah sama dengan 10 pahala. Kalau kita baca alif lam mim, kita boleh 3 hasanah sama dengan 30 pahala. Tak usah sebut hasanah. Pasal pelik otak kita kata pahala lagi. Nabi kata hasanah, patut berkabaran pahala. Tak apa, pasal kita nak tahan mudah ni, kita kata apa? Sehuruf 10 pahala. Tuan-tuan ada dengar cerita di Pakistan ada guru reti baca Fatihah 450,000 dalam 10 tahun 4 orang lebih dia tak jual. Guru reti baca Fatihah. Ada guru di Kelantan, orang yang naik rumah dia tak basuh kaki. Guru tu tegur, basuh kaki tu. Orang tanya siapa dia? Rupanya guru dia beri isyarat supaya basuh kaki. Ambil kayu dan payah basuh kaki. Jangan dia naik dengan cemar gitu. Buku orang kerti baca Yasin, tuan-tuan biasa dengar. Buku kerti baca Yasin, mari pemberita di rumah, televisi, penghulu, untuk tamu, buat satu upacara live, dia dengar buku baca Yasin. Hebatnya buku ni baca Yasin. Orang pun dia tunggu. Tunggu tuan dia awak terbit. Setelah tunggu, maka tuan dia pun awak terbit dan saya. Buku tiup.
Gerti baca Yasin. Ambil gambar. Dia pun petik tangan. Tik. Berupa baca. Yasin. Dia betul. Yasin. Dia betul. Yasin. Dia betul. Yasin. Dia betul. Yasin. Kata apa tak baca Al-Quran Al-Hamid. Tak, dia kerti Yasin je. Buku tu kerti baca Yasin. Jadi orang dia dah ingat kerti baca 83 ayat. Mikir kata dia tu buku otak pun kecil. Kenapa dia nak suruh baca 83 ayat? Manusia tak ingat 83 ayat. Nah, kita manusia 83 ayat. Yasin tu tak ingat. Nak suruh guru ingat. La fikir dah betul. Dengan koda guru IQ dia tu pandai lah dia baca Yasin. Lepas tu guru bukan diperintah baca Quran. Jadi semua orang kecewa pasal guru dia baca Yasin saja. Jangan ada guru dia baca Yasin. Mendapat Quran hati. Jadi tuan-tuan, kita baca Yasin ayat berapa pahala? 20. Yasin. Kalau kita niat baca Quran lah. Kalau kita niat panggil saya kita Yasin. Memberikan memang apa? Tak jadi pasal kita niat Yasin itu saya kita nama Yasin. Tapi kalau kita niat baca Quran Yasin 20 pahala. Lebih 19. Kalau orang itu nak show pun boleh lebih. Pasal apa kita sudah ada 20 lebih 19. Akhirat nak cari show tu 1000 tahun je. Lepas kalau kita kata subhanallah, penuh langit bumi, penuh tu nak bubuh jalan sepucuk pun tak boleh. Alhamdulillah memenuhi mizan di mana nak ayatnya besarnya pahala. Memenuhi langit bumi ni besar. Kalau tuan kata kalau justru baca subhanallah penuh langit bumi, jangan amat baca juga, minum baca ni semua baca nak kat mana? Alam takun ardullahi wasi'atan. Tidak kau bumi Allah Ta'ala ada luas. Langit, bumi, langit ada 7 semua sekali. Tidak nak terokok kan kapal-kapal kan. Habis ini, habis minyak. Tak habis langit Allah Ta'ala. Jadi, sekalian yang tuan-tuan dia, ni, kosong ni lah. Dalam masjid kita ni kosong. Tak tahu berapa kita nampak. Tapi hakikatnya, kalau tuan-tuan letak 100 TV, 100 siaran berlainan tu. Betul tak? Ada ni TV 1. Ni TV 2 kereta, ni TV 3 beli, ni TV 4, ni TV 5, ni TV 6, ni joget, ni apa komplit. Kalau tak 200 TV, 200 siaran. Kalau tak 300, 400, 500, 600, 700 lebih. Astro tadi. Saya di Sarawak, dia ada para-para hamsah tu, 30 para-para dia. Kita ingat orang Sarawak, kita ada hutan orang panjang ni dah. Kita datang tengah apa, kita turun pada belok. Pada benda ni, kau ada apa? Mencakap apa? Dia tanya. Kau ada apa? Tak apa, kita kena baca. Kita kena baca, dia tak kena pula. Kau ada apa? Kita turun pada belok. Jadi, nak cerita orang Sarawak ni, bunyi lagu tu kecek, bumbung bunyi pun model pada kita. Masa tu kita tak boleh lagi siaran luar negeri. Pok dia, kelih ni, tubik bandar, rambut dengo, rambut biru, rambut hijau, lama lah, jamil. Orang bandar Jetih ni tahun ni baru rambut merah, pok dia lama. Pasal apa dia boleh buat luar negeri? Nampak? Sekarang kajian haram ni, kita tengok apa tidak dipotong, tidak disensor. Kan sama-sama dia buat ni, benda-benda. Nak cerita bagaimana kemudian masuk dalam kampung lebih pada kita. Jadi, Allah Ta'ala jadikan kita atas dunia ni supaya kita berzikir, iaitu kita ingat kebesaran Allah Ta'ala. Saya terbayang, dalam langit yang sama di Malaysia ni, dalam langit yang sama di Malaysia, TV 1 ada frekuensi siaran dia, TV 2 ada frekuensi dia. Frekuensi ni penuh semua. Artinya kalau dia biru belakang. Kalau dia merah belakang. TV 3 pula hijau belakang. TV 5 kuning belakang. Kalau bubuh cat atas sosok nak jalan tadi, dia jadi gelap, jadi hitam belakang. Maka Tuhan buat semua tak ada warna, kosong. Tengok kosong, tapi hakikatnya ada. Begitu juga bila kita kata subhanallah, kita kata penuh dah bahagian tu, orang lain boleh masuk lagi. Pasal dia alam masing-masing. Alam kita sini,
Anda mengenai lagu lain, anak lagu lain, ada 7 malam, ada ni, ada mereka, ada jebabu, ada macam-macam ada. Kita tengok sendiri. Saya nak ayat di situ betul di agrorism. Ada saya dia kerja, hantar bini dia dalam agro. Lepas tu tak hantar. Kata apa tak hantar? Iya, tergosip. Dia kata gini, dia ambil bini dia pukul sebelah. Bini dia kerja di pakai ni.